لمشايخنا ومعلمينا جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مسلم هذا الكتاب وخصوصا إلى عدد الروحي الله قد من حسب الله كن على ذلك الموسى بسم سورة المسلمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. أما بعد اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مصنف رحمه الله تعالى, dan dikehendaki dengan yang bersegera itu dunia. Ya. Jadi apa yang disebut oleh ulama, kenapa kita mengaji, kenapa kita belajar adalah melainkan kerana beramal. Jadi beramal ini amal salih ini yang disebut oleh musannif pada baris yang atas, bermula beramal dengan dia itu meninggalkan yang bersegera bagi yang bertangguh. Maka kita beramal ini tadi, beramal ada ilmu kita beramal, iaitu dengan macam mana cara nak beramal, iaitu meninggalkan yang bersegera dan meninggalkan yang bersegera bagi yang bertangguh. Apa yang bersegera, apa yang bertangguh, ya. Jadi beramal supaya kita ni tadi dapat meninggalkan perkara yang bersegera, sibuk pada perkara yang bersegera. Apa perkara bersegera tu? Ini musannif sebut. Dan dikehendaki dengan yang bersegera itu dunia, dan bekerja-kerja dengan segala pekerjaannya. Jadi bila kita ada ilmu, tatkala itu baru kita faham bahawa kita hidup dalam dunia ni bukan semata-mata nak pulun dunia, nak cari dunia. Dunia yang kita ada, yang kita pakai adalah untuk kita pergi kepada satu negeri yang bertangguh. Apa negeri bertangguh? Iaitu akhir. Jadi bukan hidup dalam dunia ni nak puaskan diri, nak itu, nak ini, sehingga dia lupa dia nak balik dengan Allah. Kita ni semua nak balik, cepat lambat balik. Kamu tengok dunia sekarang apa yang berlaku. Orang mati, ratusan ribu orang mati. Di tempat kita ni alhamdulillah. Di negara lain, Allah tarik satu-satu, mati bergelimpangan. Kita alhamdulillah. Sebab alhamdulillah masih ramai lagi orang yang nak menyebut asma Allah. Habis sebut, jangan tinggal zikir. Orang yang ingat Allah, Allah akan ingat dia. Orang yang tak meninggalkan Allah, Allah takkan tinggalkan dia. Sentiasa dalam rahmah. Kalau dia mati pun dalam keadaan rahmah Allah. Siapa boleh tolong kita lagi? Kita habis selalu cakap benda yang sama. Dan dikehendak dengan yang bertangguh itu akhirat, yakni syurga Allah. Jadi kita mengaji, beramal, supaya kita dapat meninggalkan yang bersegera. Maksud bukan tinggal tu kita buang terus tak. Iaitu meninggalkan dunia yang Allah marah, meninggalkan dunia yang Allah tak redha, meninggalkan dunia yang Allah benci. Iaitu apa dia? Perkara-perkara maksiat dan kejahatan. Bersungguh-sungguh buat perkara akhirat. Sebenarnya tak rugi. Kalau kita banyak buat perkara akhirat, dunia ini telah dijamin oleh Allah.
Kamu lagi kuat, kamu dekat dengan Allah. Allah persiapkan segala keduniaan kamu. Allah persiapkan, Allah cukupkan segala keduniaan kamu. Memang kamu orang baik? Ya? Baik. Dan barang yang padanya daripada pangkat-pangkatnya, kerana tiada mungkin hendak menghasilkan keduanya sama sekali, kerana keduanya berlawan-lawanan. Dia berlawan. Dunia lawannya akhirat. Orang yang sibuk dengan dunia, dia akan tinggal akhirat. Tapi orang yang sibuk dengan akhirat, dia dicukupkan dunia. Ini hebatnya pula. Orang yang sibuk dengan dunia, sibuk siang malam pagi petang, akhiratnya akan tapi orang yang sibuk dengan akhirat, dunianya dicukupkan oleh Allah. Ini pelik akhirat. Mana dia? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih. Siapa yang buat akhirat, tekun dengan akhirat, jadi orang soleh, jadi orang baik, dunianya dicukup oleh Allah. Tapi terbalik, orang yang sibuk dengan dunia, akhiratnya hilang. Jadi ini yang ulama suruh kita jadi orang baik, jadi orang baik, jadi orang baik, jadi orang baik. Dan bermula akhirat itu kekal selama-lamanya. Cari harta akhirat, bina rumah akhirat, cari kemuliaan akhirat. Dalam dunia hari ini orang suka kita, satu hari orang benci kita. Hari ini orang sanjung kita, satu hari orang akan pijak kita. Hari ini orang angkat kita, satu hari orang akan pijak-pijak kita, hina kita. Tapi Allah tidak. Cari kemuliaan akhirat, kemuliaan akhirat selama-lama. Cari ketinggian akhirat. Habis selalu pesanan kamu macam tu. Kenapa? Sebab makhluk ni mati, manusia mati. Habis selalu cakap, nak gantung kepada zat yang maha kaya. Jangan bergantung berharap pada orang kaya. Sebab orang kaya mati. Orang kaya mati tak? Mati tak bang? Tapi Allah yang maha kaya mati tak? Allah tak mati-mati. Sebab Allah bersifat baqa, kekal Allah. Jadi buat apa kita pegang, kita berharap, kita bergantung kepada orang kaya. Orang kaya mati. Bergantung kepada yang maha kaya. Tu orang selalu tanya, sampai Ramadan orang tanya. Kebetulan tahun ni habis ada beberapa program tazkirah Ramadan. Tapi kebetulan bila habis sakit ni baru ni habis batalkan semua. Orang datang orang tanya, habis tak ngajar kat luar ke, tak bagi tazkirah kat luar ke, macam mana dana madrasah? Habis selalu cakap, kalau kita menghafal kalam Allah, tetapi zat yang mempunyai kalam itu kita ragu, macam mana? Kita hafal Quran, yang memiliki Quran siapa dia? Macam mana kita ragu kepada yang punya Quran? Kita hafal Quran, tapi kita sendiri ragu kepada yang mempunyai Quran. Baik. Maka lazimlah meninggalkan yang binasa kerana mengambil yang kekal. Jangan sibuk pada yang binasa. Dunia ni binasa, orang binasa.
Maka sayugialah bagi seorang manusia bahawa tiada lupa ia daripada mengenalkan dirinya yang lemah. Kita ni lemah dan papa miskin gitu. Dan binasa. Kita ni satu hari mati. Tak ada siapa kuat. Itu jangan kita berlagak dengan apa yang kita ada. Allah tak suruh melanggar, Allah suruh syukur. Apa yang kita ada jangan berlanggar. Ilmu yang kita ada jangan berlagak. Umur yang kita ada jangan berlagak dengan umur. Aku tua lagi. Allah suruh syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amalan yang kita ada jangan berlagak, Allah suruh syukur. Duit yang kita ada Allah bagi jangan berlagak, Allah suruh kita syukur. Buat baik. Buat baik. Buat baik. Bila tak syukur, itu yang kata azab wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah bagi azab yang pedih dekat akhirat, besok Allah bagi azab pedih. Antara tanda orang yang bila dia tak syukur, Allah akan campakkan dalam hati dia keluh kesah dalam masalah dunia ni. Dia ada Allah kurniakan kepada dia harta, lalu dia tak syukur. Asbab daripada dia tidak syukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada dia, tak kira semuanya, bukan harta je, tubuh badannya dan sebagainya, Allah akan campakkan dalam hati dia perasaan keluh kesah. Keluh kesah. Betul, habis selalu cakap, setiap apa yang Allah kurniakan kepada kita, jangan berkira-kira dengan Allah. Nak semayang jangan berkira-kira. Itu habis selalu sebut benda yang sama. Kita dengan Allah kita berkira-kira. Kadang-kadang tarawih ni pun Allah, bukan uzur syar'i kadang-kadang, kan? Kita dah rasa. Cuba kamu fikir, kan? Untuk kita istiqamah tarawih ni pun, kita dah susah. Bagaimana nak masuk syurga? Bagaimana yang kita rasa kita boleh jadi ahli syurga? Nak istiqamah ni pun kita rasa susah. Macam mana yang kita boleh kata dabik kita ahli syurga, yang kita boleh berlagak sangat? Nak istiqamah bukanlah banyak pun, 8 rakaat. Kita memberi alasan, dan 8 rakaat tarawih dalam bulan Ramadan hanya sebulan, dalam 11 bulan lagi tak dituntut untuk tarawih. Nampak tak? Sebulan ya. Sebulan dan 11 bulan lagi kita tak dituntut. Tak ada sunat tarawih di selain bulan Ramadan. Tapi kita lemah untuk meluangkan masa yang sebulan ini. Kita perangai kita sama dengan perangai 11 bulan. Jadi kita nak cakap apa? Kita nak cakap apa yang kita orang soleh? Kita nak cakap apa? Kita orang baik. Kita nak cakap apa? Kita orang bagus. Itu yang habis selalu cakap. Hisap diri, tengok diri, perhati diri. Kita nak cakap kita bagus pada orang lain, kita nak cakap kita tak ini. Macam mana kita boleh? Sebab kita terlupa kesilapan kita. Kita tak tengok aib kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki dia untuk jadi orang baik, 3 perkara yang Allah bagi kat dia. Satu, Nabi SAW ulang hadis ini. Satu, Allah bagi dia faham hukum hakam agama, mana salah, mana betul. Bukan dia tengok betul, dia tak pernah tengok diri dia salah. Satu. Kedua, Allah bagi dia hukum hakam, maknanya Allah fahamkan dia dengan hukum hakam agama. Yang kedua, Allah peliharanya daripada dunia yang haram, perkara-perkara yang haram. Yang ketiga, Allah nampakkan aib dirinya atas dirinya. Dia nampak salah dia. Sebenarnya aku macam ni. Rupanya aku tak bagus lagi. Bukan yang aku ni bagus, dah ahli syurga, Jannatul Firdaus.
Itu yang selalu dabik dada. Baik. Maka sayogianya bagi seorang manusia bahawa dia luput ia daripada mengenal dirinya dengan lemah dan papa dan binasa, dan mengenalkan barang yang memberi manfaat akan dia daripada ibadah. Jadi ada ilmu, dia dapat kenal mana benda yang patut dia buat. Ini ibadah, ini satu benda yang baik dan taat. Dan mengenal pula barang yang memberi mudaratnya daripada yang keji-keji. Yang ni tak bagus. Perangai macam ni tak bagus, macam ni tak hormat orang. Macam ni aku jadi orang jahat, Allah tak suka aku, Allah benci aku. Dan jahat-jahatnya pada dunianya dan akhirat. Amalan dunianya dia nampak jahat, dan amalan akhiratnya juga dia nampak jahat. Mana amalan akhirat nampak jahat, dah beramal lalu dia menghinakan orang lain yang dia lebih baik daripada orang lain. Ni kena jaga, benda-benda ni kena jaga. Sebenarnya Allah bagi kelebihan pada satu orang, dan Allah bagi kelemahan pada orang ni, dan pada dia pula ada kelebihan dia dan ada kelemahan pada kita. Kita ni tak sempurna. Sebab itu disuruh oleh Allah dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Maka mencapai ia akan barang yang memberi manfaat. Bila dia belajar, dia dah tahu benda-benda ni, dia kenal diri ni macam mana, dunia ni macam mana, akhirat ni macam mana, apa perlu dia buat, maka dapat dia mencapai kepada manfaat-manfaat ilmu ni tadi. Sah menjauhi ia akan barang yang mudarat, supaya tidaklah akalnya dan ilmunya itu jadi hujah atasnya, maka bertambah-tambahlah sayugianya. Bukan sekadar jadi hujah saja. Ilmu kita ni tadi, akal kita ni tadi, bukan sekadar kita nak dekat sini. Ilmu ni bukan dekat sini. Ilmu ni biar dekat tubuh badan. Apa dia? Dia amalkan ilmu kat mulut. Ilmu kat mulut. Kan di antara tanda kiamat, Nabi kata besok apa? Seakhir zaman, Al-Quran di kerongkong-kerongkong mereka. Ramai orang alim, ramai orang hafal Quran, ramai orang alim, tapi Al-Quran di kerongkong-kerongkong mereka. Apa dia Al-Quran dekat kerongkong-kerongkong? Jadi boleh cakap. Boleh cakap, Al-Quran tak ada kat badan, ilmunya tak ada kat badan. Tak ada kat badan. Itu yang kita takut. Itu yang kita takut. Kita berlindung dengan Allah daripada murkanya dan seksa. Bukan sayugianya, seksanya kat sini. Sah menjauhi ia akan memberi mudarat, barang yang memberi mudarat, supaya tidaklah akalnya dan ilmu itu jadi hujah atasnya, maka bertambahlah seksanya. Besok ilmu kita jadi laknat atas kita, ditemplak kita balik. Kita tak nak beramal dengan ilmu. Diri kita, akal kita templak kita balik. Allah, kita minta lindung dengan Allah daripada kemurkaan Allah dan seksa Mudah-mudahan ilmu yang ada pada kita menjadi manfaat, bukan menjadi mudar. Ilmu yang ada dekat kita biar jadi rahmat, jangan jadi bala. Jangan minta dengan Allah. Sikit tak apa. Sikit tak apa. Ilmu ni sikit tak apa. Guru Habib dia pesan sangat-sangat. Bila Allah kurniakan atas kamu ilmu yang sedikit, kamu kena syukur. Tetapi dikurniakan atas kamu adab yang banyak, kamu kena syukur.
Dan tatkala Allah kurniakan kepada kamu ilmu yang banyak, bersertakan dengan adab yang lebih banyak, kamu juga kena bersyukur. Allah bagi kita sikit, alhamdulillah. Abi pernah cakap dengan Umi, Abi tengok kan anak-anak saudara Abi kebanyakannya hafal Quran 30 juzuk kan. Abi cakap, Abi dulu duduk sekolah tahfiz, tapi Abi tak boleh hafal Quran. Abi hafal satu juzuk kan. Kenapa Abi tak boleh hafal Quran? Abi cakap dengan Umi. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dekat kita. Mungkin jika Abi ni seorang hafizul Quran, ada sifat kibir kat dalam hati ni. Abi tak tahu apa nak jadi. Mungkin Allah bagi Abi keadaan bodoh sekarang, bodoh macam ni. Tak pandai, tak hafal Quran, ilmu tak banyak, kita Arab tak ada, tak tahu baca kitab Arab, nahwu saraf tak tahu, baris baca pun salah. Abi syukur. Sebab menjadikan kita lebih tawaduk kepada Allah. Pada Abi, orang lain nak bagi, mereka orang hebat-hebat, mereka Allah bagi berserta dengan tawaduk. Allah tak bagi dekat Abi. Mungkin kalau Abi duduk tempat tu, Abi jadi sombong. Macam tu lah. Alhamdulillah, walaupun kita tak banyak ilmu, kita sikit ilmu, tapi kita kena bersyukur kepada Allah. Dan hanya sesungguhnya telah datang pada menyatakan kemegahannya ilmu dan kelebihannya ilmu itu oleh beberapa banyak daripada ayat dan hadis yang sahih lagi masyhur. Setengah daripada barang yang diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu an, bahawanya berkata ia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal haytanu fil jawfil ma wa innal fadla al alimi ala al abidi ka fadl al qamari laylatal badr على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بخط وافر. Apa kata Nabi SAW? Habis hadis ni Nabi berhenti. Sesiapa yang berjalan ia pada suatu jalan, menuntuti ia pada ilmu, padanya akan ilmu, nescaya memperjalankan oleh Allah akan ia pada satu jalan daripada jalan-jalannya. Yang ni jalan apa dia? Jalan jannah Allah, jalan kebaikan. Jalan jannah ini jalan kebaikan. Orang yang berjalan kepada jalan ilmu, Allah akan buka kepada jalan kebaikan. Allah akan buka laluan-laluannya kepada jalan jannah Allah. Dan bahawasanya malaikah menghantar ia akan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Di saat ini malaikat tebarkan sayapnya, maknanya di dalam orang yang mengaji dalam salawat, malaikat minta ampun untuk kita sehingga kita habis belajar. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Ya Allah, ampunkan dosa fulan bin fulan. Dan bahawasanya orang yang alim itu meminta ampun baginya oleh mereka yang ada di dalam 7 petala Allah, 7 petala langit dan bumi. Orang yang belajar, orang yang mengajar dalam keadaan yang ikhlas, semua ni minta ampun untuk itu. Binatang-binatang, ikan-ikan, Masya Allah. Dan ikan-ikan di dalam kerak air. Dan bahawasanya kelebihan orang yang alim atas orang yang jahil itu seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas sekalian bintang-bintang. Abi tak baca tu wal. Kalau baca tu kan dia jadi lain wal. Boleh wal Abi tinggalkan kalimat tu. Dan bahawasanya orang-orang yang alim itu waris-waris bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya.
Kerana bahawasa nabi-nabi itu tidak mempusakai mereka itu akan dinar, dan dirham, dan tidak pula dirham, dan hanya sesungguhnya mempusakai mereka itu akan ilmu. Maka siapa-siapa yang mengambil akan dia ilmu, maka hanya sesungguhnya mengambil ia dengan habuan yang sempurna. Baik, maka siapa yang nak menerima warisan daripada para anbiya, maka hendaklah dia mewarisi ilmu. Baik, wirid kita lepas solat ada tak? Mungkin kamu yang baru kamu tak tahu. Wirid 14 kita tu, yang nombor berapa tu? Ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu. Amalan ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu. Ini amalan ulama-ulama terdahulu. Kalau kamu mungkin tak sempat nak jumpa tutup dua ulama, mereka gelar akan amalan ini dipanggil amalan rahsia pembukaan ilmu. Jadi sebab itu ulama-ulama dulu kebanyakannya mereka ni orang yang masya-Allah, Allah bagi akan manfaat ilmu, kelebihan ilmu atas mereka. Sebab mereka ini sentiasa bermunajat dengan Allah untuk dibuka akan rahsia-rahsia ilmu. Orang anggap rahsia ilmu ni apa? Rahsia ilmu ni macam ni, boleh terbang ke apa? Tak. Rahsia ilmu inilah dikatakan barakah. Barakah ni rahsia Allah. Manfaat. Allah hiaskan dengan perhiasan zainah. Ini rahsia ilmu. Sehinggakan dia boleh dekat dengan Allah. Sehinggakan dia boleh mutawaddi'. Itu kamu sebagai pelajar, wirid 14 yang Abi dah tulis tu, kamu kena hafal. Dan kita ulang kita lepas semayang. Jom baca 3 kali. Ilahi anta maksudi radhaka matlubi. Ya Qayyum syai'un min ilmihi wala ya Qayyum Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, rezekikan atas kami ilmu yang manfaat ya Allah. Jadikan ilmu yang ada pada kami dapat kami beramal dengannya dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kemudahan atas kami untuk beramal dengan setiap kurnia ilmu yang telah Kau kurniakan atas kami ya Allah. Yang Kau jadikan ilmu atas kami yang Kau kurniakan atas kami menjadi istidraj atas kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang saleh, jadikan keluarga kami orang saleh, ibu bapa kami orang saleh, adik-beradik kami orang saleh ya Allah. Ya Allah, barakahkan hidup kami ya Allah, barakahkan kedua madrasah kami ya Allah, barakahkan setiap perkara yang Kau kurniakan atas kami ya Allah, sama ada daripada kurnia dunianya dan atau Allah ataupun akhiratnya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, rezekikan atas kami Lailatul Qadar pada tahun ini ya Arhamar Rahimin, dan juga pada setiap tahun ya Allah, sehinggalah kami menemui Engkau ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.